Assalamualaikum dan hai Mystery Lovers. Berjumpa kita pada hari ini di dalam Miss Hudi Bercerita. So, tajuk kita hari ini ialah Misteri Buku Lama. Let's check it out. So, sebelum Miss Hudi bercerita lebih lanjut, cerita ini daripada salah seorang pendengar yang ingin Miss Hudi bacakan cerita beliau. Okey. Bermula cerita ini apabila atuk aku suka sangat kumpul cerita-cerita hantu. Kebetulan minat kami sama. Aku memang suka baca buku cerita hantu. Walaupun ialah ayah aku pun melarang baca buku cerita-cerita hantu sebab bukan apa. Kebetulan aku pun ada sejarah keluarga yang orang kata kena rasuk, diganggu, orang hantar benda. Jadi pada ayah aku benda-benda macam tu macam memanggil, kan? Benda yang tak ada panggil. Bila kita selalu baca, kita macam orang kata mengingatkan pada benda-benda tu. Okay. Dan aku juga dulu pernah juga mengalami satu fasa di mana aku memang tak boleh tidur malam. Bila aku tidur malam, memang akan tertindih. Walaupun orang lain dah bagi tahu cara macam-macam untuk elak tertindih. Ada yang kata jangan tidur terlentang, ada yang cakap tidur menyiring sebelah kanan. Ya, dan kalau korang tertanya-tanya, memang aku sebelum tidur memang aku amat baca doa. Tapi aku pun tak tahu kenapa bila tanya doktor akan kata itu adalah satu fenomena biasa yang berlaku. Sebab bila kadang-kadang otak kita di dalam separa sedar macam tu pun boleh mengakibatkan kita mengalami satu orang kata fasa ditindih tu. Scientifically aku tak ingat, tapi doktor tu cerita dalam sains pun ada benda tu. So aku pergi berubat dengan ustaz. Ustaz kata aku memang kena ganggu. Sebab kebetulan masa tu kakak aku dia balik daripada satu asrama tu, dia memang kena ganggu lah. Agak teruk lah, lama juga berubat sebab katanya dia terambil benda yang tak sepatutnya diambil, so dia diganggu. So maknanya kerana kakak aku terkena, dia bawa balik benda tu, kami pun terkena tempias juga. Sebab aku yang paling rapat dengan dia, so aku memang dapat banyak lah tempias tu. Jadinya kerana benda-benda macam tu lah ayah aku paling pantang kalau ada orang beli ataupun pinjam buku cerita hantu bawa balik. Okey. Hubungan ayah aku dengan atuk aku tak baik lah sebab masalah keluarga kan. So dah ayah aku tua, dah ada anak-anak. Tua tu maksudnya dah dewasa, dah ada anak-anak. Barulah ayah aku balik jumpa dengan bapak dia. So apa yang bapak dia suka ke, bapak dia simpan ke, memang dia tak tahu. Jadinya kebetulan masa tu atuk aku tak sihat, dia sakit. Jadi ayah aku pun balik atas pujukan mak aku. Kalau ikut dia memang tak nak balik lah. Yelah, aku pun tak tahulah masa tu kan sebab apa, kan budak-budak lagi. Jadi rasa pelik tu ada, cuma macam dia je lah. Jadi balik kampung. Masa balik kampung tu, maknanya atuk aku dah keadaan angsak lah. Lepas tu tak lama lepas kita duduk kampung tu, atuk aku pun meninggal. So kami pun mulalah membersihkan bilik, keluarkan barang-barang dia. Sebab nenek aku, dia tak nak duduk dekat situ sebab dia kata banyak sangat kenangan atuk aku kat rumah tu. Jadi kami pun ramai-ramai tolong kemas bilik atuk aku lah especially. So bilik atuk aku tak ada apa-apa. Bilik baca dia, jadi bilik baca. Dia memang kuat baca lah. So turun kat akulah cucu dia kuat baca. Kami pun kemaslah bilik bacaan dia tu. Dan benda pertama yang aku jumpa mula-mula adalah satu typewriter lama tau, mesin type lama. Jadinya aku berminat lah dengan mesin type tu. Aku tanyalah dengan ayah aku, bestnya tak pernah tengok mesin type kan. Saya kata jangan sentuh, tak baik tu barang atuk kan. Ayah pun ada adik-beradik lain, takut ada orang lain nak juga typewriter atuk tu. Dan
bila aku tarik keluar mesin taip tu, belakang mesin taip tu ada banyak sangat buku bersusun. Aku pun tarik keluar lah. Dekat situlah terbongkar yang atuk aku ni memang pengumpul buku-buku misteri. Salah satu buku tu tak silap aku Siri bercakap dengan jin kot. Okay. Jadi bila ayah aku nampak buku tu, dia marah sebab dia kata, kat mana aku jumpa? Aku cakap lah, orang jumpa dekat dalam belakang kabinet ni ayah. Atuk punya lah. Lepas tu ayah aku macam muka terkejut lah. Okey. Jadinya ayah aku pun macam biarkan je lah. Sebab yelah kami tu tujuannya untuk kemas barang, bukan nak ambil barang-barang atuk aku. Tapi bila ayah aku keluar dari bilik tu, aku sempat ambil satu naskah buku misteri tu. Aku sorok bawah baju t-shirt aku lah. Sorok. Lepas tu aku lari balik bilik aku. Ayah aku memang tak perasan lah, tengah busy kemas kan. So dalam bilik tu aku start mula baca buku yang aku baca tu. Cerita dia pendekkan lah. Dia cerita pasal macam mana ada satu orang lelaki ni, dia cuba ambil minyak pengasih. Cerita dia ceritalah detail dalam tu. Macam mana cara orang ambil minyak pengasih, kena pergi dekat kawasan kuburan, kena cari kubur perempuan bujang yang mati aksiden, kena pergi hari Isnin, dan syarat yang paling tak masuk akal sekali, diorang kena pergi mesti tanpa pakaian. So kena pergi tu waktu malam, lepas pukul 12 macam tu, dan kena memang tanpa surat benang pun. Kena buka lah baju semua kena buka. Kat dalam tu aku dah start baca. Okay. Mula-mula aku baca surat pertama, aku tengok kat situ. Okay, dia kata masa lelaki tu pergi nak ambil minyak pengasih atau minyak dagu tu, dia pergi dengan kawan-kawan dia. Malam lah ni, pukul 12. Keadaan langit masa tu nampak bintang banyak sangat cerah. Memang cerah lah. Tapi bila dah sampai dekat kawasan perkuburan tu, angin tiup kencang macam nak hujan tu. Tiba-tiba je langit jadi gelap kan. Diorang pun pergi jugalah, kuatkan hati sebab nak ambil juga minyak pengasih kan. Muda-muda, darah panas. Pergi kat situ, bomoh dah tunggu dah dekat satu kubur. Dia dah gali siap-siap dah. Masa diorang sampai kat kubur tu, bomoh biasalah bacalah apa-apa, mentera ni. And then keluarlah satu lembaga hitam yang menyerupai seorang lelaki. Dan lembaga ni pergi menghampiri jenazah tersebut dan membuka kain kafan jenazah tersebut. Masa tu lembaga tu membuat hubungan kira bersetubuh dengan mayat tu. Okay. Masa tu diorang macam orang yang pergi ambil minyak pengasih tu tak sangka macam wah ekstrimnya kan. Ingatkan sekadar macam ambil tali kafan ke apa. Jadinya lembaga hitam tu buat benda tak elok tu dengan mayat. Dan masa tu Tok Bomoh tu ambil lilin dan nyalalah dekat dagu mayat tersebut. Masa dia nyalakan tu, diorang tada minyak yang keluar daripada dagu tu. Bila dah selesai tada, bunyi satu tangisan yang panjang, sayu je. Nangis, melintih-lintih. Lepas tu yang lembaga hitam tu pergi dekat mayat tu dan buat gaya macam pujuk lah. Pujuk. Lepas tu suara tu hilang macam tu je. Bila Tok Bomoh tu dah tutup bekas yang dia ambil minyak tu, angin yang kuat tadi terus berhenti. Masa tu Tok Bomoh dah hulur dah 3 botol. Yang pergi tu 3 orang tau. 3 botol minyak dekat orang yang nak ambil minyak pengasih tu, dan pesan. Dia cakap kalau korang nak guna minyak ni, korang boleh guna, calik dekat orang ni, tapi syarat dia orang yang kau calik tu, kau tak boleh kahwin dengan dia. Kalau dia mengandung sekalipun, kau tetap tak boleh kahwin dengan perempuan yang kau dah calik tu. Itu syarat dia. Dan syarat yang kedua, minyak tu perlu diberi makan
darah pada tiap-tiap malam Jumaat. Kalau tak bagi makan darah, nanti akan bunyi perempuan menangis melolong, tak berhenti-henti. Selagi dia tak dapat makan darah tu, dia akan menangis merintih, melolong sampai dia dapat darah. Okay. Jadi 3 orang tu baliklah dengan happy sebab dah dapat dah apa yang dia inginkan tu. Jadinya cerita yang dalam buku tu berkenaan dengan salah seorang lelaki yang dah cuba calik kat satu perempuan, dan perempuan tu jatuh cinta kat dia, memang jadi angau gila kat dia. Padahal family perempuan tu cuba halang perempuan tu, tapi tetap perempuan tu serah diri dekat lelaki ni, dan lelaki tu buat sampai perempuan tu mengandung. Lepas tu kan tak boleh kahwin, so tinggal macam tu je lah. Dan ceritanya lelaki tersebut akhirnya berkahwin dengan orang lain dan ada anak. Masa tu baru terjadi perkara-perkara yang tak diingini kepada isteri dan juga anak perempuan dia. Okey, cerita pasal buku ni aku kena stop kat sini sebab yang menjadi misteri kat buku yang aku curi tu, aku ambil tanpa pengetahuan ayah aku. Okey, dan ayah aku tak pernah tanya pasal buku tu sebab aku memang bawa balik rumah secara senyap-senyap. Aku tak nak dia tahulah aku baca buku misteri tu sebab ayah aku memang akan marah. Kalau marah, nanti dia bakar, dia buang buku tu atau dia marah aku. So aku tak nak lah benda tu berlaku. Jadi aku tak cerita dekat ayah aku. Siapa-siapa pun tak tahu kewujudan buku tu. Okay. Buku tu aku bawa balik Kuala Lumpur. Lepas kami dah kemas rumah atuk aku tu, so ada baki buku-buku lain. Okay, aku bawa balik Kuala Lumpur lah. Buku tu bawa balik kat rumah aku, dan aku memang baca. Aku pandai cari masa. Bila lepas isyak macam tu, tengok mak ayah aku dah tidur semua, aku akan masuk bilik aku tunggu adik aku tidur dulu baru aku baca. Sebab aku kongsi bilik dengan adik aku kan. So aku bacalah buku tu. Buku tu memang tebal, cerita memang panjang. Cerita buku ni aku akan nanti aku akan minta Miss Hudi ceritakan lagi pada episod yang lain. Tapi cuma aku nak cerita misteri buku lama ni. Okey. Yang kelakarnya, bila tiap kali aku nak baca buku tu, mesti aku perasan satu benda. Bila tiap kali aku nak baca buku tu, aku akan dengar orang batuk. Ni berdiam batuk kan. Selalu. So aku macam mula-mula fikir mungkin jiran sebelah rumah aku, sebab kami punya kedudukan rumah tu agak dekat lah, rapat. Dan memang suara macam jiran aku lah. So aku memang buat indah je lah benda tu kan. Sebab yelah, mana nak tahu kebetulan kan, budak-budak. Okey, tapi lama kelamaan aku makin pelik sebab bila hari yang jiran aku tak ada kat rumah, contohnya jiran aku balik kampung, bila aku baca buku tu, aku start nak baca buku tu, aku akan selalu dengar orang batuk. Dan dan misteri yang kedua, kalau aku tertinggal, aku buat pergi sekolah tahu, kalau aku tertinggal buku tu di mana-mana, buku tu mesti akan ada balik dekat atas meja aku, dekat kelas aku. Aku pun pelik. Sebab kalau selalunya buku-buku ni orang akan suka ambil kan, orang curi kan. Yalah, dah puannya tinggalkan. Normal lah tu kan. Orang kita kan macam tu. Ada nampak barang orang je, ambil. Tanpa tanya, ambil. Tapi aku memang pelik. Setiap kali macam aku terlupa buku tu aku tinggal mana. Contohnya hari tu aku rasa aku memang tertinggal buku tu dekat library. Sebab aku tak rehat, aku pergi library, aku baca. Lepas tu aku terlupa. Sebab yelah Ralik sembang dengan kawan. Aku balik kelas, lepas tu aku perasan, alamak buku aku tinggal. Aku pergi balik dekat library, buku tu tak ada. Bila buku tu tak ada, aku tanya orang kat kaunter, diorang kata tak ada. Aku try cari kat rak, kok ada orang pergi simpan masuk kat rak ke. Tetap tak ada. Bila aku balik kelas, buku tu ada atas meja aku. Dan bila aku tanya kawan-kawan aku semua, aku tanya, contohnya lah kawan sebelah aku nama Siti, aku tanyalah, Siti, kau ke yang jumpa buku ni? Mana ada, selalu orang akan nafikan. Dan yang peliknya, selalunya aku pergi, kalau bawa buku tu, aku baca sorang-sorang. Itu misteri yang kedua. Misteri yang ketiga,
sepanjang aku baca buku tu, tak tahu kenapa aku baca buku tu lama, sebab aku baca sikit-sikit kan. So aku rasa dekat 3 bulan aku baca buku tu baru habis. Sebab kalau aku baca nampak ketara sangat, aku duduk mengadap buku tu, memanglah ayah aku boleh perasan kan. Adik aku pun boleh cerita kat bapak aku, aku mengadap satu buku ni lama. Jadi aku memang curi-curi betul-betul baca buku tu. 3 bulan aku baca buku tu, 3 bulan period aku tak datang. Sebab selalunya aku ni normal, period aku memang tak datang. Okey, dan misteri yang terakhir, bila aku baca buku tu, habis je aku baca buku tu, chapter akhir buku tu, tiba-tiba je kawasan tertentu kat badan aku naik lebam-lebam, macam kena gigit dengan something. Okey, dan lepas daripada kejadian lebam tu, aku start demam. Bila aku start demam, mak aku cerita malam-malam masa aku demam tu memang aku akan meracau. Dan aku meracau tu, aku panggil nama dalam watak buku tersebut. Bila dah makin lama makin teruk, aku terpaksa cerita benda sebenar dekat mak aku. Mak aku memang marah lah, tapi dia cuba tak cerita kat ayah aku lah. Kalau dia cerita ayah aku, memang teruk lagi aku kena lah. Jadinya mak aku cuba buat solution sendiri, bawa aku jumpa dengan ustaz. Dan akhirnya buku misteri yang aku baca tu, mak aku bakar. Lepas daripada dia bakar tu, tak ada lagi lah aku dengar orang batuk ke, tak ada lagi kisah-kisah lebam kat badan aku ke, dan aku punya demam pun beransur baik. Alhamdulillah. Jadi pengajarannya kat sini, minat baca buku bagus, tapi kalau boleh, biarlah kita cari buku yang agak mendatangkan faedah dan manfaat kat kita. Bukan aku kata tak boleh minat pada misteri, boleh, cuma jangan terlampau into deep sangat sampai jadi macam aku. Okey, tamat cerita kita hari ini. Bersambung di lain kali. Assalamualaikum.